Right, terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada sesi pada pagi ini dan juga jemputan khas daripada PTJ yang lain. So saya pass straight ya kepada Dr. Suhailan untuk meneruskan sesi pada pagi ini. Silakan Lan. Saya minta yang lain mute ya please. Tak dengar suara Lan. Lan suara tak dengar. Suara tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua? Waalaikumsalam dengar. Okay, fine. Assalamualaikum. Selamat pagi semua dan selamat berpuasa lah siapa yang belum bersarapan lagi. Tapi jangan bimbang, kita akan buat secara laju lah. Walaupun diberi masa sejam, saya cuba laju kan. Basically, saya akan kita sesi ni bukan macam yang sesi biasa saya buat lah. Biasa saya buat macam tutorial dan ada hands on lah. Ini lebih kepada perkongsian tips berkaitan dengan spesifiknya kepada final assessment lah. So, dia agak laju tapi kepada yang mungkin ada pensyarah baru yang ada masuk ni daripada fakulti luar, mungkin ada sesi lain lah untuk klip tersebut. Dan di hujung slide saya ni ada reference lah, maksudnya dah ada video-video yang berkaitan dengan tutorial untuk kita set up assessment pada klip lah. Cuma untuk hari ini saya akan tunjuk slide saja supaya kita punya presentation ni semua lah dan dapat menepati masa lah. So basically saya akan tunjukkan tips-tips yang berkaitan dengan assessment dalam klip. Ada dua saja assessment yang biasa kita guna, iaitu quiz, modul quiz dan juga modul assignment lah. Okay. Biasanya untuk final assessment ni, ini yang ramai orang buat lah, 100% dia buat quiz saja. Maksudnya final assessment dia tu ada satu link tu adalah quiz. So dalam tu ada macam-macam soalan lah. Ada MCQ, ada true false, ada soalan essay. Tapi semua soalan final assessment dia tu adalah satu quiz saja. Ini yang biasa kita buat untuk yang real time final examination lah. Maksudnya yang ada waktu daripada pukul 9 sampai pukul 11 dia kena ambil test tu. So kita panggil time lah sebab ada masa nyata dan kita ada bersama waktu tu. Kemudian ada juga yang buat final assessment ni berbentuk projek seperti take home exam ataupun ada yang buat open book exam. So masa dia mungkin dia tak berapa real time lah, maksudnya kita tak standby waktu tu. Mungkin kita set pukul 9 sampai pukul 1. Tapi waktu tu kita mungkin tak bersama dia lah, tak strictly monitor lah within the time tu. Sebab dia adalah berbentuk book lah ataupun projek mana mungkin dia kena submit dalam masa tempoh tertentu lah. So itu kita biasa guna assignment lah. So biasa apa yang kita letak soalan tu ataupun submission yang dia perlu buat adalah sama ada essay, ada mungkin dia kena submit file, kena buat karangan ke apa, ataupun video, ataupun dia submit PDF ataupun submit link lah. Kalau dia buat file yang besar-besar, dia akan submit link. So yang jarang orang dibuat, yang jarang dibuat adalah yang gabung dua-dua ni, iaitu quiz dan assignment. So ini pun sebenarnya boleh kita gunalah sebab dia akan meningkatkan dari segi reliability assessment kita. Di samping memudahkan kita lah untuk marking peperiksaan akhir. Peperiksaan akhir ni kita, seperti mana semua faham, dia waktu untuk marking tu terhad. Jadi kalau kita tidak handle ataupun kita tidak plan dengan baik, memang kita akan rasa stres lah. Contohnya kalau ada soalan untuk essay tu, kalau submit PDF nak kena download, nak kena sort lagi dan kena key in markah lagi. So banyak kerja yang kita perlu buat lah. Tapi
ini mungkin barulah. So sebenarnya kita boleh gabung lah. Itu quiz dan assignment. Contohnya soalan-soalan yang berbentuk true false ataupun MCQ ataupun short answer kita boleh buat sebagai quiz. Dan at the same time kita buat untuk essay tu kita buat untuk dalam bentuk assignment. Sebab assignment dia ada kelebihan dia dari segi marking dia lah. Senang kita nak marking lah. Berbanding quiz tu dia agak terhad sikit lah untuk peluang kita marking. Sebagai contohnya ada rubrik di dalam assignment tu lah yang memudahkan kita marking sesuatu jawapan tu menggunakan rubrik. Okay. Ini sampel setting for final examination yang combine dua, quiz dan assignment. Tengok kat situ dia ada diletakkan link final exam. Tarikh yang sama, dua-dua tu final exam, tarikh yang sama, tapi yang atas tu yang berbentuk quiz tu dia gunakan untuk section A. And then yang kedua di bawah tu hari yang sama, waktu yang sama juga untuk section B, tapi itu dia menggunakan modul assignment. Maksudnya senanglah dia nak marking nanti dari segi soalan essay lah ini. Ini saya rasa tak ramai lah yang buat macam ni, biasanya salah satu lah. Yang dia buat final exam berbentuk quiz, totally quiz. Tapi sebab kita limit macam tu, at the end kita tak buat soalan essay yang betul menguji HOTS dia lah. Sebab kita tahu limitation final examination quiz ni, dia susah nak marking. Jadi kita buat kebanyakan, kita limit jadikan soalan MCQ saja 100%. Sedangkan kita boleh combine sebenarnya lah menggunakan final examination assignment ni. Okay, ini antara benda yang akan saya cover hari ini berkaitan dengan assessment, terutamanya final lah. So, final ni dia agak strict sikit dia punya prosedur dia. Jadi ada beberapa benda yang kita perlu take note lah. Yang pertama enrollment. Ini pelajar yang boleh tengok exam tu. Jadi kita kena kontrol jugalah. Mungkin ada pelajar yang tak ambil exam tapi dia masuk, ataupun dia tak daftar tapi dia masuk untuk tengok soalan final. Jadi itu kita kena kontrol dari segi enrollment dia. Dari segi timing pun, ini pun saya akan tunjuk beberapa setting lah yang penting yang mungkin kita tak ingat ataupun tak perasan lah. Kemudian maximum grade pun penting. Ini supaya tidak berlaku kesilapan markah lah bila kita download daripada klip tu. Kita setting markah 50 sedangkan kita nak ambil 40 saja ataupun kita tersilap setting 10 markah maximum grade tapi yang kita nak adalah 20 markah. Jadi isu tu berlaku lah, maksudnya ada pensyarah yang tersilap download markah daripada klip disebabkan maximum grade tu lah. And then kita kena tahu juga dari segi grading ni antara features yang perlu kita take note ataupun perlu belajar lah. Okay, jadi ada automated ni yang macam quiz lah, yang MCQ, true false, short answer tu semua automated. And then kita juga kena tahu macam mana nak buat yang manual grading, kita nak bagi markah secara manual yang guna essay tu. So macam mana cara cepat untuk kita marking soalan-soalan untuk essay. Dan kita tahu juga untuk override yang automated tu kadang-kadang contohnya soalan multiple choice question kan, dia ada ABC tu. Kita set A. Tiba-tiba last bila dah student jawab, kita tengok ramai yang jawab C. Dan bila kita study balik, C tu juga adalah jawapan yang betul. Jadi kita kena override balik lah markah tu. Sebab A tu betul juga, C tu betul juga. So ada dua pilihan sebenarnya. Tapi since kita tak set up awal-awal, jadi kita kena override. Siapa yang jawab C kena bagi betul juga. Jadi kita kena override. So kena tahu cara nak override automated marks dekat klip tu. And then cara nak grade assignment tu ada points, ada rubrics dan ada tiga cara. Itu pun kita kena tahu. Dan ada satu lagi cara untuk kita marking menggunakan Excel je. Kita tak nak marking dekat guna klip. Tapi kita nak isi markah dekat Excel and then kita nak upload ke dalam klip. Itu pun kita tahu. Tapi saya takkan tunjuk lah, tutorial tu saya dah buat lah. So di akhir slide ni ada reference lah. Boleh tengok video tu, panjang juga lah video dia. Sama juga grading tu untuk group. Mungkin kalau kita buat assignment lah, tapi ini bukan final lah. Kalau kita assessment, kita ada group. Maksudnya kita bagi markah kepada seorang ahli tu, dia represent kepada semua ahli group dia.
ataupun ada teknik dia, ada dalam reference di slide terakhir ni lah, video dia. And then final assessment juga kita kena submit reports, terutamanya berkaitan dengan attendance lah. Ini yang Comel minta ni. So attendance, so kena tahu nak ambil kat mana attendance pelajar yang menjawab final assessment tu, sama ada menggunakan quiz ataupun menggunakan assignment. Kemudian bila dah bagi grading tu, kita juga kena simpan dalam file khusus answer script. Kalau dulu kita kena simpan dalam bilik kebal lah, jawapan-jawapan pelajar ni. So macam mana nak extract answer script daripada klip untuk kita simpan mungkin dalam bentuk soft copy dalam e-coffee ke ataupun file khusus kita lah. Kemudian gradebook and CQI, sebenarnya kita boleh generate CQI direct daripada klip tanpa kita setting, tanpa kita buat apa-apa lah. Dia automatic lah extract markah tu. So, tak perlulah kita nak extract satu-satu and then kena customize balik untuk CQI tu. Tapi dengan syarat semua assessment tu dibuat dekat klip lah. Dan yang terakhir tu dari segi kita nak override user. Ini penting kadang-kadang test start pukul 9:30 tu ada student beritahu PC dia hang. Sampai sejam tak boleh nak masuk, ataupun sampailah habis exam tu PC dia masalah. Jadi kita nak bagi dia untuk try untuk second attempt, tu pun kita kena tahu. So jangan kita buka kepada semua orang second attempt. So kita boleh override untuk pelajar tersebut sahaja untuk dia buat balik assessment yang dia dah buat tu. Okay. So ini yang pertama, enrollment, kat mana kita nak kena set. Karena ini enrollment ni dia berkait kita tak nak bagi user yang tidak sepatutnya masuk exam, dia masuk exam. Jadi kita kena block lah. Sebab khusus kita ni dekat klip ni, kita buat self enrollment. Kita ada self enrollment, maksudnya semua pelajar yang ada login klip dia boleh masuk mana-mana kursus. Kecuali kita set password lah. Tapi kalau password tu mungkin kita set awal-awal. So mungkin juga berlaku kes pelajar suruh member dia masuk untuk tengok soalan. Jadi kita tak kena setting jugalah supaya tidak ada langsung pelajar yang tidak berdaftar ataupun tidak register tu masuk kepada final assessment yang tengah berlangsung tu. Jadi caranya adalah pergi dekat course administration ni course administration dia ada under users, under self enrollment ni kita buka and then edit and then set kat sini allow new enrollment, buat no lah. Tapi sebelum tu kita kena clear dulu, klik dekat enroll user ni, cari user-user yang tidak berdaftar, kita kena delete lah. Ini pun ada video yang saya dah buat dalam 2 minggu lepas. Okay, cuma inilah setting untuk tidak membenarkan student daftar sesuka hati sewaktu peperiksaan. Dia berlaku lah, maksudnya ada student tu kalau kita buat satu attempt je, kalau kita sebagai student nak jawab soalan tu, once kita buka dah tak boleh kena proceed sampai habis lah. Okay, student dia boleh guna kawan dia atau akaun kawan dia, dia login sebagai kawan dia and then dia tengok soalan, dia tak masuk lagi lah. Jadi dapat soalan, dia bincang-bincang dulu, baru dia masuk sebagai diri dia lah. Jadi ni kena penting juga lah untuk kita kawal siapa yang masuk pada final exam kita tu. Okay, yang kedua berkaitan timing control. Ini saya tunjuk untuk quiz dulu. So quiz ni untuk kita set up masa dia dekat edit setting. Quiz dia ada dua edit tu. Dia ada dua edit. Satu edit setting, satu edit quiz. So untuk timing control ni kita pergi dekat edit setting. Buka quiz tu and then menu kat sebelah kiri tu ada edit setting. So apa yang perlu kita tengok kat sini, saya rasa yang atas ni normal lah, open pukul berapa kita nak open, nak tutup pukul berapa. Yang ni kalau nak buat time limit pun boleh lah. Yang penting dekat sini open attempt submitted automatically. Kena pilih yang ni, dia ada lagi yang lain-lain ni, ada 3 pilihan tapi kita pilih yang ni supaya katakan pukul 11 tu student tengah jawab lagi, dia tak sempat nak klik button submit. Jadi kes macam ni, kalau kita tak pilih yang ni, pelajar yang tidak tekan butang submit ataupun finish yang submit tu, dia tak tekan butang tu sebab masa dah habis, maka dia akan tergantung dan tak akan masuk dalam gradebook kita.
dan agak leceh lah untuk kita nak selesaikan isu tersebut. So cara yang paling mudah adalah just set macam ni lah, open attempts are submitted automatically, supaya bila pelajar tu tak sempat klik button finish, bila quiz tu dah close, automatic dia akan consider dia hantar lah, dan dia akan appear dalam gradebook kita ataupun dalam pemakahan tu. Okay, ni untuk assignment. Assignment pun ada setting untuk timing. Kalau kita tengok kat sini, ini biasa kita buat lah, allow submission, start pukul apa, kita bagi dia untuk upload, and then due date. Dan biasanya kita lupa untuk buat satu lagi, cut off date. Di cut off date yang untuk tak nak bagi student submit adalah cut off date. Okay. Kalau kita tak enable yang cut off date ni, kita just buat dua saja, allow submission from until due date ni. Selepas due date ni, student still boleh submit. Cuma dekat grading nanti dia akan keluar late submission, tapi dia akan still boleh submit. Dan late submission ni mungkin dia akan ada isu dari segi kalau kita nak annotate PDF, kita nak convert jawapan dia kepada PDF. So dia mungkin tak akan convert secara automatik lah. Sebab dekat assignment ni kita boleh set dia tak perlu create PDF pun, mungkin dia hantar file Microsoft Word ataupun dia hantar PDF, JPEG ataupun dia buat online text submission saja, tak ada hantar file. Tapi dekat klik dia akan automatic convert itu semua kepada PDF supaya kita boleh conteng-conteng lah dekat jawapan dia tu. Jadi pentinglah kita biasanya set lah cut off date ni sama dengan due date lah. Terus lepas tu dia tak boleh dah nak submit lah. Dan automatic sistem boleh generate untuk create kepada PDF lah untuk memudahkan kita marking lah. And then satu lagi pada assignment ni, ini dah masuk topik lain, dia bukan timing ya. Kalau bawah ni, di bawah assignment ni, dia ada always show description. Ini sebenarnya kalau dalam quiz, soalan bagi final tersebut kita masih belum boleh tengok selagi quiz belum bermula. Tapi soalan assignment ni, kita dah letak arahan tu dekat description tu, arahan bagi assignment tu dekat description. Dan kalau kita tick yang ni, walaupun belum 3 Julai, student dah boleh tengok soalan tersebut. Saya tengok ramai yang buat, dia buat hide lah, di hide assignment tu sehinggalah waktu 3 Julai tu baru dia unhide. Itu dia mungkin kalau kita tak teringat ataupun kita ada emergency problem lah sikit. Jadi cara yang paling mudah adalah kita untick yang ni, always show description ni, untick, jangan tick. Supaya apa-apa description ataupun soalan yang kita letak dalam assignment tersebut, student tak boleh tengok selagi tarikh allow submission ni belum berlaku lah. Dia akan automatic. Bila dah masuk tarikh ni, barulah dia akan tunjukkan description ni. Jadi kena untick yang ni. Okey, yang ketiga dari segi maximum grade. Kadang-kadang kita buat soalan, kalau quiz lah kita buat soalan tu, quiz punya modul lah. Kalau kita buat soalan, kita buat 100 soalan. Kita masuk ni satu markah, kita ingat 100 soalan lah. Jadi dia akan keluar dekat sini total of mark 100. Yang ni dia depend kepada soalan yang kita masuk kat sini. Okay. Kalau kita masuk 40, mungkin dia jadi 40. Tapi ini pun kita edit lah markah ni. Tapi ni adalah total mark untuk quiz ni ataupun final assessment ni. Yang kita nak ambil markah mungkin 40% sahaja daripada 100 ni. Jadi kita kena set maximum grade dia 40%. Supaya bila kita download markah nanti, markah tu adalah markah 40. Mungkin kita nak guna untuk CQI nanti, untuk final assessment hanya 40. Tapi kalau kita buat 100, kita tak tukar yang ni, dia akan jadi 100 lah. Jadi nanti ada. Dari segi CQI nanti akan ada problem lah. Okay, ni untuk quiz. Ini untuk assignment. Kalau assignment nak setting maximum grade dia dekat edit setting Belum tu untuk quiz ni, untuk edit maximum grade dia bukan dekat edit setting tapi dekat edit quiz. Tempat yang kita add soalan tu, edit quiz. Untuk assignment ni dekat edit setting lah. So di under grade, so bawah tu dia ada maximum grade. So kita set yang ni kepada
markah yang kita akan ambil untuk CQI. Okay. Tapi masa kita bagi markah tu boleh je kita buat 100. Tapi kat sini dia akan automatic convert 100 tu kepada 40 lah. Okay. Kemudian dari segi grading type, ni yang cara kita nak bagi grade lah. Kalau quiz, most of the question dia adalah automated lah. MCQ, true, false, short answer, embedded question, semua tu dia automated. Kita kena provide jawapan siap-siap supaya sistem boleh input. Tapi untuk quiz soalan essay, kita kena manually grade. So macam mana nak manually grade? Biasanya mungkin kita buka yang ada semua markah pelajar tu ataupun submission pelajar, and then kita open seorang-seorang kan, bagi kat setiap soalan tu kita bagi grade untuk setiap soalan. Tapi sebenarnya dekat kat klip ni kita boleh pergi under quiz punya administration, pergi dekat result. Ini dia ada manual grading dia ada manual grading. So dia akan keluar macam ni. Ni semua soalan, contohnya soalan ni semua essay ni. Jadi semua yang essay dia akan keluar kat sini. So kita boleh klik, contoh kat sini ni ada 44 orang student. So kita boleh klik untuk kita tengok jawapan and then bagi markah mengikut soalan. Jadi kita akan habiskan ni kita akan lebih reliable lah marking tu, sebab kita akan bagi markah mengikut soalan. So kita habiskan dulu soalan satu. Bagi setiap orang kita bagi markah. Dia akan keluarkan satu skrin. Satu skrin tu kita boleh set lah mungkin 5 jawapan. Jadi dia akan tunjukkan 5 jawapan dan kita kena bagi markah lah setiap jawapan tu. Sehinggalah habis. Jadi kita boleh tengok statistik kat sini, mana yang kita belum grade, dia akan keluar kat sini lah. Kalau yang kita tertinggal, dia akan keluar kat sini ada link. Kita boleh tengok yang kita belum grade. In fact yang kita dah grade pun kita boleh update balik lah. So ni lebih sistematik lah untuk menjaga konsistensi kita dalam marking soalan essay lah. Sebab bila kita concentrate by question, kita akan ikutlah rubrik dia tu kan. Apa poin-poin yang perlu dimasukkan, berbanding kita tengok seorang-seorang tu, mungkin kita akan lupa lah. Okay. Ni pada quiz result manual grading. And then ini untuk kita ini contoh dia, bila kita klik grade ni, yang keluar macam ni So dia akan ada attempt number for ni nama student, and then bawah ni ada attempt number 1 for another student, bawah-bawah lagi sama juga. Kita boleh set satu page tu ada berapa jawapan lah. So dia akan keluar macam ni. Ni markah yang kita dah bagi. So ni soalan dia, ni jawapan pelajar. And then ni tempat untuk kita bagi markah. Ni untuk quiz So kalau saya akan biasa copy lah dia punya skema jawapan tu, copy kat komen ni. Kita paste je kat sini supaya ada konsistensi lah. So kita akan marking berdasarkan apa yang ada kat sini. Contohnya kalau dia tertinggal yang ketiga ni, correct line for second error detection. Yang tu salah, kita just delete and then kita kira balik lah. 2, and then ni salah. 2, so kita buat 6. So dia lebih konsisten lah. So yang ni kita copy je. Kat setiap jawapan pelajar kita copy and then kita edit balik lah bersesuaian dengan jawapan dia. Okay. Ini dekat quiz juga. Tadi manual grading, ini yang kita nak override markah yang automated. Yang klik dah siap marking. Ini saya guna embedded question lah ataupun close question. Yang mana kita isi tempat kosong lah, short answer. Tapi dia boleh ada banyak. Biasa short answer ada satu je. Tapi kalau kita guna close punya version tu, kita boleh ada banyak. Ini automatic sebab kita dah set up dia punya keyword untuk jawapan bagi setiap kotak ni. Jadi dia automatic. Tapi katakan mungkin pelajar, contohnya sini dia buat $D tapi dia buat $, ada space D. Dan kita rasa jawapan tu boleh diterima. Jadi kita just klik dekat sini. Yang ni kena override seorang-seorang lah. Kita kena buka dekat dia punya attempt tu. And then based on setiap question tu kita buka seorang-seorang lah. Dan tengok jawapan yang kita rasa kita boleh terima. Kita just buka soalan tersebut.
jawapan bagi pelajar yang dah buat tu, and then klik kat bawah ni dia ada make comment or override mark. So klik kat sini dia akan keluar page yang macam ni, dan kita boleh letak komen lah. So mungkin sebelum ni 20 tapi kita kata yang ni, katakan yang ni salah, kita nak bagi markah betul, so just override lah markah ni 20, kita tukarlah kepada 22 and then put some comment supaya orang faham lah kenapa salah ni bagi betul juga. Jadi kita just override kat sini supaya ada komen. Ni cara nak override lah. Ni untuk answer, short answer yang berbentuk yang saya sebut tadi MCQ, ABCD tu. Pun sama, dia akan keluar macam ni, ABCD jawapan pelajar dia ada betul atau salah ni, ada bawah ni make comment. So kita klik kat sini, kita boleh, mungkin sebelum ni jawapan tersebut dikira sebagai salah, dia akan buat kosong. So kalau kita rasa boleh dia terima, so tukarlah pada 1 ataupun 2. Okay, itu quiz. Untuk assignment ada 3 bentuk cara untuk kita bagi markah. Okay, so kalau kita tengok di bawah grade ni, di bawah edit setting, bawah grade, grading method dia ada simple direct grading, marking guide and then rubric. Okay, kita tengok yang pertama simple direct marking and grading ni. So ni contoh jawapan pelajar, dia akan convert kat sini. Ini saya set sebagai online text submission saja. So dia tak perlu submit file tapi automatic klik akan convert text submission tu kepada PDF. Di mana kita boleh contoh-contoh lah kat sini. Kalau jawapan essay kita boleh contoh-contoh kat sini. Simple direct grading ni dia kurang bagus sikit sebab dia kalau terutamanya soalan yang berbentuk markah yang besar lah. Sebab dia akan menyebabkan kita tidak reliable lah. Mungkin pelajar ni kita rasa jawapan ni kita bagi 30. Mungkin jawapan sama pelajar lain kita bagi 35. Jadi tak konsisten sebab dia tidak ada breakdown of marks lah. Soalan yang berbentuk markah pecahan kecil boleh lah. Contohnya kalau 4 markah kita boleh bolehlah buat macam ni. Kalau 4 markah saja, contohnya ini 2 markah, ini 2 markah, so boleh. So tak ada isu dari segi reliability lah ataupun konsistensi tu. Okay. Satu lagi, kalau kita set ini sebagai final, make sure bawah ni jangan notify student lah. Kita kena anti. Ini pun ada setting dia. Setting dekat quiz, dekat assignment tu. Tak silap saya bawah grade kena anti ni notify student. Kalau tak, kita kena anti setiap orang lah. Bila setiap kali kita save ni, make sure jangan tick lah. Supaya student tak tahulah markah final dia. So ini markah kita boleh masukkan, ini komen lah. Kalau kita nak add komen berkaitan kat sini ataupun kita boleh contoh dekat file kat sini. Okay, ni yang kedua untuk assignment, marking guide. Marking guide ni macam kita provide jawapan lah. Okay, kita provide jawapan. Skema jawapan. Kadang-kadang skema jawapan tu dia ada berbeza pendapat sikit lah. Tapi ini yang skema jawapan memang jawapan lah yang kita expect jawapan dia. Contohnya ni kita set jawapan dia. Point 1 SOP klinik. Okay, point yang kedua SOP pergerakan. Ni jawapan dia. Ni adalah jawapan ni. Ni adalah jawapan dia. Jawapan pelajar di sebelah sini. Okay, ni jawapan skema dia. Pelajar tak nampak lah. Waktu kita nak grade kita nampak lah. Jadi kita boleh tengok jawapan ni gini. Ni kita compare. Ni kita boleh letak komen. Kita tinggal point lesen kebenaran beroperasi. Sebab kat sini waktu operasi klinik 24 jam. Dalam soal jawapan ni dia beritahu secara 24 jam. Putus-putus. Boleh? Okay. Okay ya. Alright. Ni contoh jawapan lah. Marking guide contoh jawapan. Tapi ini pun still mungkin kalau pecahan markah ni besar, kita mungkin jadi tidak konsisten lah. Dia katakan ini 20. Jawapan macam ni nak bagi berapa ni? Jadi susah kita nak lebih konsisten tu agak susah kalau kita menggunakan marking guide. Marking guide ni pun sama. Dia hanya sesuai untuk yang berbentuk markah kecil lah. Markah besar tu sebaiknya kita menggunakan rubrik. Ini contoh soalan programming.
So cuma assignment ni kelemahan dia boleh buat satu soalan lah. Satu soalan je dalam satu assignment tu. Dia tak macam quiz. Quiz kita boleh add banyak-banyak soalan. So assignment ni kita hanya boleh buat satu soalan lah. Walaupun kita buat banyak soalan tapi dia sebenarnya dalam satu file lah. Tapi bila kita nak marking tu dia ada satu ruangan sajalah untuk kita marking tu, satu markah aja. Jadi kita kena pandai manipulate lah cara tu. Sama ada kita boleh buat section pun boleh. Kita boleh buat contohnya assignment untuk question 1, kita buat satu setting assignment question 1. Dan bawah dia ada assignment question 2. Kita kena buat dua aktiviti lah kalau ada dua question. Kalau nak lebih reliable lah. Tapi yang saya buat ni walaupun dua question saya letak dalam satu assignment sajalah. Dalam description tu dia ada yang atas tu dekat description kat atas soalan pertama, dalam description juga di bawah dia tu adalah question 2. Tu dalam satu file je lah. Jadi saya buat marking grade ni menggunakan rubrik. So saya buat dua rubrik lah sebenarnya, dua rubrik. Kalau kita tengok kat sini dia ada yang atas-atas ni question 1, yang bawah ni dah question 2 punya rubrik. Jadi apa yang kita nampak kat sini ni, ini pun dia tak submit file, dia submit text saja. So automatic clip akan convert kepada PDF. Kita tengok kat sini dia ada dua page ni. Ni pun kadang-kadang kita terlupa tengok untuk page yang kedua. So kena make sure ni kita tengok semua. So ini question 1, bawah ni ada question 2. So mungkin next page lah. So untuk question 1 ni kita tengok kat sini. Apa metrik dia? Contohnya untuk bahagian output. Kalau no output kita bagi kosong markah. Kalau output 50% correct bagi 1 point. Kalau lebih daripada 50% correct bagi 2 point. Kalau memang totally semua tu betul bagi 3 point. So ini lebih konsisten lah. Dan kita boleh contoh-contoh lah dekat sini. So tak perlu nak download, tak perlu nak download. Kalau kita download tu mungkin dah kita lebih rasa selesa dapat full screen kan. Tapi isu dia dari segi kesukaran kita untuk manage apa yang kita download lah. Sebab apa yang kita contoh ni kita akan isi markah. And then nak kena key in balik markah itu akan menyebabkan kesilapan lah bila ramai student. Lalu kat sini kita just tengok sini, contoh kat sini dan terus bagi markah di tepi ni dan sistem akan automatic calculate based on point yang kita dah set ni lah. Okay. Menggunakan teknik ni dia lebih reliable dan fair lah sebab kita dah ada pecahan markah ni. So setiap orang akan dapat konsisten lah markah dia. Sebab dia bukan bergantung kepada mood pensyarah lah. Kalau mood kita baik, kita bagi tinggi. Tapi kalau ini kita tak boleh nak bagi tinggi sebab dia based on dia dah apa tu, teller lah skema dia tu. Okay. And then yang kelima berkaitan dengan attendance untuk quiz. Ni rasa Comel dah bagi taklimat itu. Just download dalam bentuk Excel dekat result grades attempt ni lah. Dia akan keluar start bila complete apa. Untuk assignment lah, assignment saya rasa Comel pun tak buat taklimat itu. Kalau yang buat assignment saya nak ambil dia punya attendance bagi submission tu. Sebenarnya sama juga kita boleh buka yang view of submission yang tempat kita nak buat grading tu. Dan kita boleh hide kan caller-caller yang tak berkaitan lah. Nak hide tu klik yang tanda-tanda campur tolak je lah. So kalau nak hide contohnya last modified grade ni, just klik dekat sini lah. Kita klik sini. Cuma isu dia assignment ni dia tidak ada export kepada Excel. Jadi cara yang paling mudah adalah copy lah. Kita copy semua ni, copy satu table and then paste ke dalam Excel lah. Ataupun dia boleh print kepada PDF. Ada participant tanya, record tak dia? Saya tak boleh record. Tak record. Apalah. Okay. So ini untuk kita create attendance assignment. Nanti saya share saya punya slide lah. Okay, sebelum saya lupa saya share terus kat chatting. Siapa yang nak tengok slide ni dekat tinyurl.com/pinasclip.
Okay. So saya dah share tu dekat chatting tu, link untuk slide ni ya. Okay, satu cara lagi yang adik yang boleh export kepada Excel untuk kita ambil attendance bagi assignment ni adalah menggunakan log. Tapi log ni dia very detail lah dan kita mungkin kalau rasa tak nak susah just download and then submit je lah. Dia very detail. Contohnya mungkin Siti Khadijah ni dia akan keluar banyak log dia, apa yang dia buat pada tu. Okay, so kita buka dekat assignment tu, dia ada bahagian report, di bahagian log untuk assignment tu. And then kita pilih lah. So ini automatic yang assignment kita dah set tu ataupun yang final assessment tu. Cuma dekat tarikh ni kita pilih yang tarikh hari peperiksaan tu lah. Supaya dia tak masuk hari-hari lain, log hari-hari lain. And then kat sini kita pilih created ataupun view. Kalau created tu lebih filtered lah dia punya report log tu. Sebab created tu yang dah submit lah. Kalau view ni dia mungkin dia tengok belum bermula lagi tapi dia tengok lagi lah. So dia akan keluar lah log dia berapa kali dia tengok untuk final assessment tersebut. So sini kita pilih created. And then sini pilih participating. And then get this log and then download lah dalam Excel. And then dalam Excel tu terpulang lah kalau kita nak balik student. Dia boleh sort lah, and then kita boleh tengok lah untuk count berapa orang student yang ada lah. Cuma dalam log tu saya ulas sekali lagi, dia akan ada banyak. Untuk seorang user tu mungkin ada banyak lah. Dia akan ada banyak log. Sebab mungkin dia view banyak kali ataupun dia kalau dia submit tu, dia submit banyak kali, dia update banyak kali untuk assignment tersebut. Okay, ni attendance. Kemudian kita juga kena simpan record untuk answer script. Biasanya kita simpan dalam bilik kebal kan. Jadi macam mana nak simpan bukti-bukti jawapan pelajar untuk final assessment. Kalau quiz ni kita pergi dekat results, under quiz administration ni dia ada results and then response. Okay. Cuma jangan klik dekat button, dengan klik dekat tulisan result lah. Kalau kita klik dekat result ni, dia tak boleh nak klik yang bawah ni. Dia akan automatic buka grade. So kita klik dekat tanda ini, tanda arrow ni. Baru dia akan keluar ini, and then kita pilih respon, dia akan keluar macam ni. So ini kita akan nampak nama pelajar, ni nombor matrik dia, ni grade dia, ni respon 1 ni jawapan dia lah. Ni soalan apa ni? Soalan MCQ ni. So dia akan dapat sama lah right answer dengan respon dia. Respon ni jawapan pelajar. Okay. So betul ni contohnya dia jawab web template. Tapi sepatutnya jawapan dia adalah web builder. Ni respon dia. Ni pun sama kalau rasa tak nak ambil right answer, just antik aja dia lah. Antik. Apa klik dekat tanda tolak ni. So ni adalah jawapan bentuk MCQ lah dalam quiz. Untuk essay, mungkin dia ada jawab secara essay, dia bagi file ke apa ke, kita boleh klik kat download essay submission lah. Dia akan download dalam zip file. Okay, untuk assignment, untuk kita export markah, boleh guna sini, export rubric grades, dia akan keluarkan markah detail bersama rubrik yang kita sudah set kepada pelajar tersebut. And then untuk download dia punya script, kita boleh pergi dekat view all submission. Ni jika dia menggunakan tag submission, dia akan keluarlah dalam report tu. Tapi kalau dia hantar dalam bentuk file, kita boleh buat sini download all submission. So dia akan download dalam bentuk zip file. So kalau kita buka zip tu, dia akan keluarkan nama pelajar. Dan bila kita buka nama pelajar, dia akan keluar semua file-file yang dihantar dalam bentuk zip. Okey, yang ketujuh nak habis ni ya. Yang ketujuh adalah gradebook. So ni mungkin tak ramai yang guna. So basically siapa yang fully utilize klik untuk buat assessment, ini lebih memudahkan lah. Sebab bila kita guna gradebook ni, itu automatic dia generate. Tapi sebelum tu kita kena setting dulu lah. Bila kita klik gradebook ni, kita akan pilih khusus kita akan pilih semester bila. And then kita kena create. Ini tutorial tu dah ada, saya dah buat dalam minggu lepas. Di bawah comel tu. Saya just nak tunjuk features je lah. Okay, so daripada sini kita dah masukkan setting dia. Contohnya ada continuous assessment 60 markah datang daripada test 1 20, test 2 40.
And then dekat klik ni kita kena pilih. Bila kita klik dekat button ni, dia akan keluar senarai assessment yang ada dalam kursus klik kita tu. Kita just tick lah mana yang berkaitan. So, tapi bila kita tick tu, make sure markah ni dia sama dengan markah kat sini. Contohnya kuis yang saya dah buat ni, dia 20%. Tapi make sure maximum grade dia ni sama dengan yang ada kat sini. Okay, kalau tak sama, just edit baliklah kuis tu, setting maximum grade dia. Dia sama dengan apa yang kita nak export ke dalam SQI tu. Okay. Bila kita dah mapping semua assessment ni kepada klik punya aktiviti ataupun modul, okay, kita akan boleh tengok generate markah dia dan kita boleh download dalam bentuk SQI format lah. So dia akan generate, dia akan keluar markah macam ni, dia keluar lah. Coursework berapa, ini 20, ini 40. Ini final 35, ini pun final 5%. So dia akan convert dalam bentuk macam ni. Dan kita boleh klik dekat button SQI Excel ni untuk di-download terus dalam SQI. Ada juga case mungkin kita tak buat semua dekat Excel, dekat klik ni. Assessment contohnya test 1 ni kita tak buat dekat klik. So boleh je kita tak pilih mana-mana kat sini, just buat kosong lah kat sini. Tak pilih mana-mana sebab kita tak buat dekat klik. Dan dia still boleh download dalam bentuk SQI lah. Cuma markah yang kita tak buat dekat klik tu dia tak appear dalam Excel lah, yang mana kita kena manually add dekat Excel tersebut. Okay, apa yang menjimatkan masa kita adalah semua bila kita download SQI Excel ni, nombor metrik dan nama dia ambil daripada sistem pelajar lah. So nama yang betul lah dia akan ambil. So, bukan nama daripada klik. Sebab nama dekat klik tu mungkin pelajar menggunakan nama Korea dia lah. Okay, ni yang last adalah override user. Untuk bagi user yang ada masalah, second attempt lah. Sebelum tu kita kena faham apa itu maksud attempt. Attempt ni dia dikira setelah kita klik butang finish. Dia bukan kira kita tutup kuis tu. Tapi dia kira bila student tu klik butang finish. Itu baru dikira sebagai attempt. Tetapi selagi student belum klik butang finish ataupun selagi masa kuis tu masih berjalan, tiba-tiba dia tutup browser dia atau dia tutup PC dia dan dibuka kali kedua, itu bukan second attempt lah, sebab dia belum klik button finish. Klik button finish baru di consider sebagai attempt. Baru kira sebagai satu attempt lah. Kalau dia klik 2 kali, finish tu 2 attempt. Dia bukan kira kita berapa kali kita buka kuis tu. Okay. So, ini kes pelajar yang mungkin dia belum submit, tapi sebab kita dah set bila kuis tu dah tamat, dia akan consider sebagai sudah klik button finish lah, walaupun dia tak sempat klik kan. Tapi sebab kita dah set open attempt consider automatically submitted, maka dia consider sebagai satu attempt lah, walaupun dia belum klik, tapi sebab kuis tu sudah berakhir. Jadi kita kena override user tu. Pergi dekat quiz administration, dia ada user override. Pilih je nama pelajar yang kita nak override tu, nak bagi dia peluang kedua. Pilih kat sini, just tick je, dia automatic dia masuk kat atas. Dia boleh pilih ramai. And then boleh letak password. And then kalau tak letak password pun, hanya pelajar ini saja yang boleh masuk untuk buat second attempt. Orang lain tak boleh buat dah. And then kita set time baru untuk pelajar tu masuk untuk second attempt. And then make sure kat sini kita buat 2 lah. Sebab dia dah ada satu attempt. Jadi kita buat kat sini 2. Supaya dia boleh buat untuk attempt kedua. Kalau kita tak setting sini kepada 2, kita buat 1. Pelajar tu sudah consider sebagai attempt dan bila dia nak masuk balik, dia tak boleh dah sebab dia consider sebagai sudah buat attempt. Jadi kena buat 2 kat sini. Satu lagi, pelajar tu kadang-kadang mungkin dia dah jawab daripada 100 soalan tu, dia dah jawab 50 soalan. Selepas tu barulah problem pada PC dia. Barulah problem pada PC dia selepas dia jawab 50 soalan. Tapi ada 100 soalan. So ada 50 soalan lagi dia kena siapkan. Jadi kita nak bila dia buka second attempt, dia tak perlulah jawab balik yang 50 soalan yang dia sudah jawab tu. Itu pun kita kena setting juga tu. Kalau kita tak setting, dia kena jawab balik. So setting dia dekat edit quiz tu, dia ada bahagian question behavior. Make sure yang bawah sekali ni, mungkin dia tak appear kat sini, dia keluar show
show more lah. Kita klik show more tu dia akan keluar yang ni. Each attempt be on the last, ini kena set yes. Okay. Tapi ini dia akan jadi macam atas ni. Maksudnya tak boleh nak pilih jika kita buat attempt allow ni satu. Memanglah kita akan mula-mula tu kita akan buat satu lah. Tapi untuk make sure kita boleh pilih yang ni yes, kena pilih dulu unlimited and then kita buat yes. And then barulah kita tutup ini kepada satu balik lah. And then save. Barulah bila pelajar tu buka untuk next attempt tu, dia akan automatic dah ada jawapan yang dia dah jawab sebelum untuk first attempt tu. Alright, so ini adalah senarai tutorial ataupun video cara-cara untuk setting assignment, nak buat rubrik, ni nak setting quiz, kalau kita ada nak buat random question, semua ada kat sini lah. Ini sama juga untuk assignment, kita boleh buat group and then kita boleh marking kepada seorang je, pada salah seorang member of the group, and then automatic pelajar-pelajar lain akan dapat group. And then cara kita nak upload markah ke dalam Excel, ke dalam Clip. Kita dah tak buat assessment ataupun tak bagi markah kat Clip, tapi kita bagi markah dalam Excel. So ni pun ada tutorial dia macam mana kita nak upload markah tersebut. And then tutorial untuk menggunakan Self Exam Browser. Self Exam Browser ni dia browser yang student kena download. Tapi kalau dia nak jawab quiz tu, dibuka menggunakan Self Exam Browser. Waktu dia jawab quiz tu, dia tak boleh buka file-file lain. Dia tak boleh switch lah kepada menu window-window yang lain lah. Dia akan stick kepada quiz ataupun assignment yang dia tengah nak buat tu. Ini si exam browser. Mestilah walaupun kita block pada PC dia tu, dia still boleh buka guna PC lain ataupun dia buka guna handset lah kalau dia nak tengok nota kan. Alright, itu saja. So, saya buka kepada soalan lah kalau ada yang nak bertanya. Kalau ada yang nak pergi makan, kita boleh tutup lah kat sini. Gimana kau terima kasih. Saya tunggu ya, seminit lagi takut ada yang tanya soalan. Kita ada soalan daripada apa ni, Nazirah tu. Soalan kat Dekat chat apa. Kat Dah. mana ni? Dah tahu dah jawapan. Soalan, kalau yang override, tadi untuk user, untuk single user kan, kalau untuk satu course tu memang kita kena create group dululah. Dia tak ada yang macam kita boleh terus buat untuk semua yang enroll course tu. kalau semua yang enroll, kita just edit setting lah. Edit setting quiz lah. Waktu ini selepas maknanya selepas dah tutup yang first lah buat yang macam soalan tunjuk tadi yang setting bawah tu Setting bawah tu yang attempt allow tu kita buat lah 2. Okay, right. Thank you. Tapi dia ada juga ni group ni. Ini group. Kalau group kena pilih user lah kan? Kalau kita ada group, kita dah ada setting group. Contohnya kalau kita nak buat group ni pukul berapa, group yang ni pukul berapa. Ini penting kalau kita nak buat style bersemuka lah. Contohnya, kita nak suruh student jawab quiz tu dekat lab. Jadi pukul 9 sampai pukul 10 group A. Kita pun ada kat lab tu. Lepas tu pukul 10 sampai pukul 11 group B. Jadi nak guna quiz yang sama je. Jadi kita kena buat group lah. Supaya group A boleh masuk pukul 9 pukul 10. Pukul 10 pukul 11 group B. Setting dekat sini lah group override ni. Lepas tu mungkin soalan ni dah pernah ditanya ke apa. Kalau grouping ni boleh ke kita suruh student yang enroll sendiri dalam group tu? Maknanya bukan kita as lecturer kena pilih seorang-seorang. Boleh? Oh boleh. Tunjuk sikit Tunjuk sikit. Masa ada lagi ni. Sila. Tapi yang dah lapar bolehlah nak soalan kalau Azim dulu. Ni ramai ni student ni 140 lebih lah, 100 orang lebih. Kita boleh set up satu aktiviti baru. Nama aktiviti tu adalah settle on editing.
Tapi kita kena set dulu lah nama-nama grup tu supaya dia boleh pilih nanti. Okay. Terus. Okay, choose grup ni. Lang. Dah habis jawab ke ni? Jawab dulu. Group self Sabar selection lah. Fazli. Group self selection, kita pilih group self selection tu. So dia akan jadi macam ni lah. Terus saya tunjuk contoh. Bila Mana student ni? buka ni, Tapi aku dah nampak mu share nanti aku Aktiviti ni. seorang je dah nampak. Choose Nampak? your group. Nampak? kan? Dia macam blur sikit. Ya, blur. Kat mana saya kat mana saya boleh ni? Tiba-tiba dia choose ni. Kita kena add aktiviti lah. Oh, add activity. Okay. Add aktiviti, dia akan keluar tadi nama apa dia? Self selection lah, group self selection tu. Kita add and then so bila pelajar buka dia keluar ni aktiviti ni, choose your group, nampak kan? Nampak? Okay, bila dia buka ni dia akan keluar macam ni, grup-grup mana. So dia klik lah mana yang nak masuk grup tu. Okay. Dia klik. Kalau nak masuk grup ni, dia klik grup ni. Ni dia masuk sendiri lah. Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Lang. Aku nampak Ya. mu bagi contoh tadi, contoh final exam section A dengan section B tadi ya. Section A tu MCQ kan, buat dalam kuis kan. Tapi masa tu memang mu buat pukul 9 pukul 12 Dia waktu yang sama lah. Tapi dia orang boleh buat anytime lah maknanya. Jadi ada orang boleh buat dulu, ada orang boleh buat kemudian lah. Maksud dia? Sebab dia kan Boleh buat MCQ. mana-mana soalan lah. Maksudnya dia nak buat soalan MCQ ke ataupun dia nak buat soalan assignment tu pulang pada dia. Dia boleh pilih lah nak buat mana dulu maknanya. So sama lah kalau kita buat quiz, kita buat soalan essay, dia boleh pilih je dia nak buat soalan MCQ ke essay dulu ke. Tapi maknanya ada orang yang akan buat MCQ awal, ada orang yang akan buat MCQ akhir kan, gitu kan? Betul. Boleh niru lah tau. Ya, takkan kita expect niru tau. Sebab aku final exam baru ni MCQ tu aku suruh semua jawab pagi. Sejam aku punya masa. Tak apa ke kita? Atas kita lah. Boleh juga kalau rasa tak nak menyusahkan dia, mungkin ada yang tak teringat kan nak jawab sebab kita buat dua kan. Boleh buat macam tu. Pulang lah. Maksudnya masuk soalan Fazli tu maknanya sah ke buat begitu, maknanya kita limitkan masa 1 jam je. Sepatutnya 2 jam setengah. Mungkin gitu soalan Fazli tadi. Yelah dah masa tu kan kita set lah. Dia nak ambil kuis tu kita bagi 40 minit. Window tu saya beri jam supaya dia orang buat pada waktu yang sama. Saya taklah buka window tu daripada awal exam sampai akhir exam. Dan saya bagi limit masa 40 minit untuk jawab 30 soalan. Betul ke gitu? Boleh je. Boleh je. Tanpa syarah. Tanpa syarah tak. Maknanya kalau kita buat macam tu senang sikit kita nak kita nak control student lah supaya objektif dia orang kalau bagi masa macam soalan ni takut dia orang sempat meniru share jawapan semua kan. Kalau kita bagi kepada 2 tu macam senang sikit nak manage lah. Pulang lah. Okey. Quiz tadi kan memang markah tu kita letak kat situ. Lepas tu bila kita marking tu contohnya soalan pendek lah, answer tu soalan jawapan dia 5 markah. Katakan kita bagi 2, yang ni 2, yang 3. Katakan dapat 3 markah. Kita boleh tanda ke macam macam kita tanda manual tu, maknanya sini dapat 1 markah, sini dapat 1, sini dapat 1. Kita boleh letak ke dalam situ masa kita marking tu, ke kita letak yang dah jawapan 3 markah tu terus kat dalam mark tu. Nak buat pecahan markah.
Tak ada, maknanya kita boleh tanda macam biasa, macam kita tanda manual ke, kita write, kita pangkah. Maknanya dia simpan ke macam file di dalam kuis tu? Kalau kuis kita tak boleh conteng Tak lah. boleh. Okey, kalau tak boleh conteng, nanti kan kita nak hantar kat e-copy tu macam mana? Pergi dekat respon lah. Ya, saya ambil contoh. Dekat result ni, dekat respon. Ini semua jawapan-jawapan dia lah. Okey. So, ini download dalam Excel, hantar lah dekat tu. Oh. So maknanya kalau macam mana, kita tak boleh lah nak conteng-conteng macam kita buat PDF biasa tu kan, kita conteng, kita write macam kita write manual ni. Ni maknanya contohnya soal essay tu kita letak jawapan 5 markah. Tapi kita tanda-tanda mungkin bahasa kita ni dapat 1, dapat 2, mungkin total 3. Kita tak boleh simpan lah yang detail kita marking tu. Kalau kuis tak boleh. Tak boleh. Jadi kita letak kat situ nanti jawapan dia sajalah, katakan walaupun dia matching dengan ni, dia buat markah, tapi kita tengok-tengok, kita baca dia dapat 3 markah daripada 5. Kita tulis je lah kat markah tu 3. Jadi nanti kita upload dalam e-coffee tu, upload dah yang Excel tu lah. Excel tu lah. Okay, clear. Kalau nak bagi yang conteng, kena buat yang 2 version. Guna assignment 1. Yelah. Kalau biasa yang PDF tu kena pakai yang marking dengan pen tu lah. Letak tu. Okay, terima kasih. Okay, Dr. Lan, saya nak tanya. Soalan saya lebih kurang macam Kak Ina kot. Saya buat kuis, lepas tu essay. Lepas tu dalam tu student boleh upload Word ke ataupun dia jawab dekat, dia boleh upload Word, dia boleh upload JPEG, PDF ataupun dia boleh jawab dalam tu juga. Boleh tak yang upload Word apa semua tu convert ke PDF dan boleh tanda-tanda tu? Tak boleh Sepatutnya boleh. Sepatutnya boleh. Macam saya ni Macam saya ni tak upload file pun. Ni contoh saya buat untuk assignment lah. Lab test ni, so saya buat 2 soalan. Tengok kat sini, saya setting ni online text editor je. Okay. Tengok kat sini, setiap orang ni. Bagi scroll button je. Dia hantar teks je. Okay, bila kita grade ni, automatic sistem akan generate kepada PDF. Yang dihantar adalah ini, teks saja. Dia tak hantar file pun. Lebih cepat lah kalau kita nak suruh dia hantar file, dia kena convert lah. Masuk Word lah. Ini terus lah, dia jawab terus lah kat sini. Ni dia jawab macam ni lah, maksudnya teks tu macam ni. Teks editor. And then automatic dia akan convert kepada PDF. Jadi untuk Word, kalau kita upload Word, automatic juga dia akan convert kepada PDF. Nak pergi ke setting sini tadi, maksudnya pergi pada Untuk setting sini lah. So sebelum tu, itulah kalau boleh kita conteng di sini lah. Sebab ini dia ada record ni, dia ada record. Student kalau kita buat continuous assessment, apa kita conteng ni, student terus boleh nampak. Kita buat notify ni. Jadi dia boleh tahulah, kita kena provide feedback kan kalau continuous. Dia belok kita conteng di sini lah, tak perlu kita download. Dan benda ni kalau kita mana pun kita boleh buka anytime, tengah mesyuarat ke, tengah nak tunggu waxing punya ni pun, kita boleh marking je. Lebih memudahkan kita lah. Okay, ini untuk setting ni, yang pertama kita kena buat edit setting ni. Kita kena pergi dekat, saya ni submission type, saya buat online text saja, tak bagi dia upload file. Takut lambat lah. Pergi dekat feedback type ni, kita buat annotate PDF. Kena klik yang ni, annotate PDF. Lepas tu dia automatic lah. Kalau dia text pun,
Yang tu saya tak try lagi, tapi kalau JPEG pun dia akan automatic convert kepada PDF lah, tapi kena try lah, saya tak try lagi. Dan kalau dia ada banyak file pun dia akan automatic jadi satu file saja, dia akan convert jadi satu file saja. Tapi mungkin kita terlupa lah, kita terlupa tengok next page. Macam ni ada page 1 saja. Next. Ni ada page 2 Kita tengok sini dia nampak satu page lah, tapi sebenarnya ada page yang kedua. So, kalau dia submit banyak file, dia automatic akan mergekan file tu jadi satu file. So kita kena tengok sini lah. Cuma kita tak tahulah file mana tu. Dia akan auto merge saja file-file yang dah ada tu. Okey, terima kasih. Okay. Dr. Lam, Assalamualaikum. Salam. Segi. Okay. Benda ni kalau katalah kita lukis figure kan, kita minta student draw figure, lepas tu dia letak dalam Word, kita boleh guna macam yang Dr. Lam tunjuk ni Dia akan annotate ke PDF tu, boleh Dr. Lam? Boleh. Boleh Boleh. Boleh. Okey, terima kasih Dr. Lam. Dr. Lan, last question Kalau misalnya student kita bagi masa untuk upload dalam klip tapi dia tak boleh nak access lah, apalah, ada masalah network lah. Lepas tu dia hantar dekat Telegram contohnya. Lepas tu boleh tak kita sebagai lecturer nak masukkan jawapan dia tu, nak upload dalam klip ni bagi pihak dia? Supaya senang kita marking dan markah tu kita boleh generate kan? Boleh? Sebagai lecturer dia ada function tu tapi kita tak enable. Maksudnya kita boleh log in sebagai student. Oh, okey. Cuma So tak boleh lah, tak disable lah benda tu. Dia disable sebab kena test dulu. Dia takut ada pensyarah yang masuk kan. Jadi student kita jadi pensyarah tu masuk, jadi kalau dia boleh log in sebagai pensyarah tersebut ada isu privacy lah. Kalau student semua yang masuk tak apa, sebab ada satu kursus tu ada pensyarah juga yang masuk kan sebagai enroll sebagai student lah. Jadi kalau kita boleh buat login as tu mungkin ada isu privacy lah kat situ. Jadi setakat ni kita disable dulu. Okay, so solution dia manually grade, lepas tu kita masukkan grade je lah. Macam tu lah kan solution dia. Grade sajalah. Ataupun biasa saya buat, saya letak dekat komen. Komen, okay. Alright Lan, boleh tutup aku So kalau siapa yang ada soalan, direct pada Lan straight away lah So kita terima kasih banyak kepada Dr. Lan for the sharing session pada pagi ini. Harap-harapnya ada manfaat lah So tutup dengan tasbih kifar dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.